Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara liquid cooler yang famous atas muka bumi ni ialah NZXT Kraken. Bukan sahaja dia punya performance tu mantap, tapi dia punya outlook, dia punya water block tu cantik gila. Kali ni NZXT hantar NZXT Kraken 240 RGB, sebuah all-in-one liquid cooler terbaru untuk saya review. Dalam video kali ni saya bukan sahaja nak tengok performance dia macam mana, tapi saya nak kongsikan dengan anda cara pasang dan of course kita nak main dengan display yang ada dekat dia punya water block tu. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey, ini dia NZXT Kraken 240 RGB. Macam biasa, packaging untuk produk-produk NZXT ni memang cantik, kemas. Mereka main dengan accent warna purple dan juga warna putih. Dekat sini dia tulis build the extraordinary. Yes, NZXT Kraken ni memang satu liquid cooler yang famous di kalangan PC gamers. Cuma dia bukan entry level, dia bukan mid level, dia adalah top tier punya. Dia adalah barangan-barangan bangsawan macam tu. Kalau anda beli NZXT Kraken 240 RGB ni, first kali anda akan dapat 2 biji kipas 120mm. Lepas tu dia bagi kepada kita, ini adalah dia punya adapter. Then ada juga kabel-kabel. Then ada lagi dia punya bracket. Lepas tu ada dia punya main product lah. Kita tengok dia punya water block dekat sini. Dia punya water block ni guys adalah screen OLED. Kita boleh main dengan dia punya water block ni menggunakan NZXT Cam. Nanti saya tunjuk dengan lebih detail kepada anda. Untuk projek kali ni, saya akan pasang NZXT Kraken 240 RGB ni dekat ASRock Z690 Taichi Razer Edition. First kali, apa yang kita kena buat ialah kita kena pasang mounting bracket ni dekat motherboard kita. Untuk mounting bracket ni, kita boleh ubah dia punya kedudukan based on soket yang kita nak guna. Dan ambil skru penyambung ni, pasang dekat mounting bracket tadi, keempat-empat bucu Jangan tertinggal pun walau satu, nanti tak boleh pasang punya. Sekarang kita dah selesai pasang mounting bracket dekat motherboard. The next step senang sahaja guys, especially kalau anda guna Intel punya motherboard. Sebab kita nak gabungkan, kita nak takupkan dia punya water block ni ke kita punya motherboard. Untuk pengguna Intel, dia punya bracket ni dah siap-siap pasang. Anda tak perlu nak pasang. Tapi kalau anda pengguna AMD, anda kena guna bracket khas yang dia bagi kepada kita. Cabut dulu bracket yang ada dekat dia punya water block ni dan gantikan dengan bracket yang ada di tangan kiri saya sekarang. So, untuk Intel macam sekarang, saya pakai ASRock Z690 Taichi Razer Edition. Kita cabut dulu plastik yang ada dekat sini. Actually, dia letak plastik ni untuk lindung thermal paste yang ada dekat dia punya water block dan juga dia punya copper yang ada dekat water block ni. Dan kita takupkan macam ini sahaja. Seterusnya, kita ambil skru yang dia bagi kepada kita dan skru ke keempat-empat bucu yang ada dekat sini. Ingat, bila nak skru keempat-empat bucu ni, jangan skru satu bucu dengan ketat-ketat macam tu. Anda kena agihkan dia punya beban tu sama rata ke semua tempat. So, apa yang saya suggest kepada anda, skru dulu di bucu kanan atas, lepas tu skru pula di bucu bawah kiri, lepas tu skru pula di bucu bawah kanan, dan kita pindah ke bucu atas kiri, baru kita ketatkan keempat-empat bucu. Dengan cara tu kita dapat elakkan kita punya motherboard ni dari rosak. Lepas dah siap pasang water block ke kita punya motherboard, biasanya untuk all-in-one liquid cooler lain, kita dah boleh pasang kipas dekat radiator dan pasang dekat kita punya PC, boleh guna macam biasalah. Tapi untuk NZXT Kraken 240 RGB ni, anda kena pastikan yang anda pasang kabel SATA yang dia bagi kepada kita, cucuk ikut lubang ataupun konektor yang ada di bahagian atas water block dia ni. Then kita ambil kipas-kipas
lepas 2 biji kipas yang dia bagi kepada kita, sambungkan dekat radiator. Lepas tu kita dah boleh pasang semua benda alah ni ke kita punya PC. Seterusnya kita akan tengok dia punya outlook secara dekat macam mana, dan kita main dengan dia punya water block, display yang ada dekat water block ni. Last sekali saya nak tunjuk kepada anda performance untuk NZXT Kraken 240 ni. Seterusnya saya nak tunjuk kepada anda bagaimana nak configure NZXT Kraken 240 RGB. First kali anda kena install apps dari NZXT, iaitu NZXT Cam. Actually kalau anda tak guna produk NZXT pun, anda boleh download software ni dan guna untuk pantau suhu prosesor, load prosesor dan juga graphic card. Detail-detail lain pun ada dekat bawah ni. Balik pada cerita NZXT Kraken 240 RGB, dua tab yang kita akan guna iaitu tab lighting dan juga cooling. Kita tengok dulu dari segi lighting. So, bila kita pergi ke tab lighting ni, dekat atas dia ada tulis Kraken LCD display. Lepas tu ada RGB controller, fan RGB core dengan fan RGB core. Untuk Kraken LCD display ni ialah skrin yang ada dekat water block. Manakala untuk bahagian bawah, RGB controller ni adalah untuk kita punya kipas. Saya nak tunjuk kelebihan NZXT Kraken 240 RGB dulu, iaitu tentang dia punya LCD. Untuk LCD ni ada beberapa pilihan yang kita boleh buat. Salah satu yang saya sedang guna sekarang ialah dual infographic. Actually kita boleh tukar muka kita kalau kita nak just upload mana-mana gambar, dan dia akan automatic tukar dekat sini. Actually dekat sini ada satu benda yang saya nak anda beri perhatian, which is kalau anda perasan kan, NZXT Kraken 240 RGB ni dia nampak seolah-olah full screen. Dia punya bulatan ni nampak macam skrin penuh kan, tapi sebenarnya dia punya skrin 4 segi dekat bahagian tengah sahaja, 1.54 inci sahaja. Cuma kalau anda pilih mod-mod lain macam contoh dual infographic yang dia buat kepada kita, dia punya skrin tu nampak seperti penuh lah. Yang ni anda kena cakna sikit. Lepas tu ada web integration yang mana kita boleh integrate dengan kita punya Google Photos, kita pun boleh integrate dengan custom punya website. Lepas tu ada dual infographic yang saya tunjuk kepada anda tadi. Actually dekat dual infographic ni pun kita boleh pilih lah, kita nak load ataupun temperature, kita boleh tukar warna kalau kita nak. Ada single infographic, lepas tu ada single infographic tambah image. Kita boleh tambah muka kita dekat sini, dia sebagai background lah. Lepas tu ada carousel, kita boleh tambah beberapa lagi pilihan yang ada dekat sini. Dia akan bertukar selama 5 saat based on kita punya setting. Lepas tu ada clock face lah. Jadi kalau saya suka dual infographic. Seterusnya tentang RGB controller yang ada dekat bahagian bawah ni. Dia dah bagi beberapa efek kepada kita. Anda boleh tengok dekat sini. Macam saya pilih spectrum wave. Ada juga candle, ada juga CPU temperature, ada juga wave, level, sync. Ada banyak lah kalau anda nak main. Alright, seterusnya kita pergi ke tab yang paling penting, iaitu tentang cooling ataupun performance untuk NZXT Kraken 240 RGB ni. Dekat tab cooling ni anda boleh nampak dia ada tulis processor, graphic card, suhu graphic card. Suhu untuk dia punya liquid dekat dalam water block dia, pusingan dia punya pump, dan juga dia punya pump punya dia punya tekan pusingan lah kita katakan. Lepas tu dia punya kipas lah. Then dekat bahagian bawah ni ada pump dan juga fan. Sekarang saya pilih mode silent, yang mana mode silent ni dia akan pecut. Dia punya putaran sekarang di antara 50 hingga 75%. Suhu untuk saya sekarang adalah 30 darjah. Dan bila dia sampai 55 darjah sahaja, kipas ni akan bertukar 100%. Dia akan pecut ke level maksimum lah. Manakala kalau saya nak performance, saya boleh pilih performance. Tapi kalau betul-betul saya memang nak lenjan gila-gila, saya akan buat fix. Yang mana dekat fix ni, kita akan set dia punya kipas tu pada suhu mana pun, dia punya putaran kipas dan juga dia punya pump tu pada 100%. The same thing goes to fan dekat bahagian bawah ni. But kalau anda nak guna untuk santai-santai sahaja sayangku, anda buat silent sahajalah. Ataupun kalau anda gamers, anda go for performance.
Sebut tentang performance ni, saya test NZXT Kraken 240 RGB dengan Intel Core i7 12700K. Suhu idle memang mind-blowing bosku. Saya upload dekat IG kot. Dia punya suhu tu 22-25 darjah. Yes, suhu idle. Saya tahu dia tak ada buat kerja sangat. Load pun tak sampai 10%. Tapi still, setakat saya main dengan all-in-one liquid cooler dan juga air cooler, ini yang paling rendah bosku. Dan saya stress guna AIDA 64 dengan dua setting. First setting, saya guna silent mode dia. Dan satu lagi, saya guna fixed setting 100%. Suhu untuk silent mode tu tinggi sikit. Walaupun kalau anda tengok tadi, bila mana suhu cecah 55, dia punya pump tu akan go for 100%. But suhu akhir untuk silent mode tu, saya dapat dalam 74 darjah. Tapi, once saya guna dia punya fixed setting set 100% tanpa ikut temperature kan, suhu jatuh sampai 61 darjah. Memang padu lah. Dari segi noise pula, ini antara benda yang penting bila kita bercakap tentang cooler kan. Saya guna Decibel X dekat iPhone. Lepas tu untuk capture noise dari kipas, sebab pump dia memang saya tak dengar lah bunyi dari dia punya pump. Untuk silent mode ataupun dia punya putaran tu 55% macam tu, saya dapat suhu dalam 35 dB. Apps ni kategorikan suhu noise ni dalam kategori rustling leaf, sayup-sayup bunyi angin yang kena daun gitu. Dan bila saya set dia punya kipas, dia punya pump ke 100% performance, dia punya noise tu naik sampai 55 dB, which is dalam kategori quiet room. Untuk makluman anda, standard bilik kita ni, standard noise bilik kita bila kita turn on kipas semua ni, dia punya bunyi tu naik lebih dari 60 dB. So Kraken 240 RGB ni memang deliver satu job yang sangat bagus. Sebagai kesimpulan, bukan nak exaggerate, tapi sepanjang saya main dengan all-in-one liquid cooler ataupun air cooler sendiri, NZXT Kraken 240 RGB is the best lah. Baik dari segi dia punya outlook yang clean, lepas tu kita boleh main dengan LCD yang ada dekat dia punya water block tu. Then, dia punya performance mantap. Dia punya thermal performance gila. Dia punya noise pun memang senyap. Harga dia maybe untuk sesetengah orang macam mahal sikit lah. Tapi, anda kena tahu yang NZXT tak pernah target golongan marahin pun. Harga untuk cooler ni ialah 699. Kalau kita tengok dari kaca mata seorang bangsawan ataupun mereka yang betul-betul hardcore gamers, actually 699 adalah satu angka yang sangat affordable. Anda bayangkan anda dapat satu all-in-one liquid cooler yang mampu bagi performance thermal yang sangat bagus, tak bising, dan anda boleh letak muka anda dekat dia punya water block. Memang okey sangat-sangat lah kan. Kalau anda berminat untuk beli Kraken 240 RGB ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berboh. Jumpa lagi.